Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Ringkas 12 di mana kita paparkan perkembangan terkini dan semasa untuk anda. Kita teruskan dengan perincian ini. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sarawak dijangka bermula April ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, fasa kedua itu akan dijalankan secara besar-besaran. Ini kerana ia melibatkan vaksinasi terhadap 2 juta rakyat Sarawak yang bersetuju dan layak. Fasa ini juga akan melibatkan ekspatriat serta pekerja asing yang sah kerana akan timbul masalah jika mereka tidak diberikan suntikan vaksin. Justru Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak telah mengadakan perbincangan dengan kumpulan penasihat vaksin COVID-19 Sarawak yang diketuai oleh pakar daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Andrew Q mengenai rancangan proses vaksinasi itu. Kumpulan penasihat itu akan bekerjasama dengan kumpulan pakar perubatan yang lain mengenai butiran dan maklumat vaksin COVID-19 dan juga menjelaskan mengenai keberkesanannya. Sarawak telah menerbitkan pelan vaksinasinya sebulan lebih awal daripada negeri-negeri lain untuk menyeru kepada orang ramai supaya mengambil suntikan vaksin. Setakat ini, Sarawak telah berjaya memberikan suntikan vaksin kepada lebih 13,000 petugas barisan hadapan. Kejayaan itu sekaligus mendapat pujian daripada Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin. Bagi mengelakkan kesesakan dan mengurangkan waktu menunggu, klinik kesihatan Tudan akan menggunakan sistem secara dalam talian untuk menempah temujanji bermula 15 Mac ini. Sistem temujanji berkenaan boleh dimuat turun melalui aplikasi BookDoc atau laman sesawang www.bookdoc.com. Antara perkhidmatan yang boleh digunakan melalui sistem temujanji secara talian berkenaan ialah untuk kes ringan, walk-in pesakit luar, pemeriksaan kesihatan terlepas temujanji doktor, kes batuk, selsema, demam dan konsultasi am. Manakala bagi kes kronik atau kes klinik ibu dan anak yang telah diberikan temujanji serta kes-kes kecemasan tidak perlu menggunakan sistem terbabit. Sistem ini diperkenalkan turut bertujuan untuk memastikan kesesakan dapat dikurangkan dan amalan penjarakan sosial bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dapat dilaksanakan. Selain perkhidmatan tempahan temujanji 24 jam, sistem berkenaan turut membantu mengurangkan waktu menunggu pesakit dan boleh menempah temujanji mengikut waktu keselesaan. Untuk mendapatkan temujanji berkenaan, orang ramai boleh muat turun aplikasi BookDoc menerusi Google Play Store atau Apple App Store. Pada Khamis, Dato' Abdul Rahman Junaidi turut mengadakan lawatan ke projek menaik taraf titian Lorong Suhaili di Kampung Buntal yang kini siap sepenuhnya. Sebelum ini, penduduk terpaksa menanggung risiko kerana titian kayu yang lama sudah agak usang dan berbahaya kepada pengguna. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, dengan struktur konkret, projek tersebut dibina dengan kos RM404,000 dan siap dalam tempoh 6 bulan. Jelasnya ini akan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan sekitar kerana ia menghubungi kawasan kampung ke surau berdekatan. Panjangnya 95 meter, dibina dengan komponen konkrit sepenuhnya serta railingnya besi. Jadi ia memang sepatutnya selamat digunakan oleh penduduk kampung, termasuk mereka menggunakan basikal dan motosikal. Dalam pada itu, menurut Ketua Ranting Kampung Buntal Syabini Oren, jambatan yang berusia 20 tahun itu kini sudah boleh digunakan. Jambatan lama dulu sebenarnya jambatannya sudah lebih dalam 20 tahun juga lah. Keadaan jambatannya sudah kondisinya sudah teruk juga lah. Bila lalu motosikal, orang lalu lalang jambatannya sudah bergoyang. Jadi masa saya juga ada kejadian juga lah, ada juga sidak jatuh juga. Tapi nyasi selalu lah. Jadi Alhamdulillah kena itu yang seperti kita nampak jambatan baru dah nang kacak lah, tegap juga. Abdul Rahman yang juga Menteri Muda UTT Bekalan Air turut menzahirkan penghargaan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tok Lopeng yang meluluskan projek tersebut. Menurutnya, Kampung Buntal yang didiami hampir 80% nelayan mempunyai pelbagai projek pembangunan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
Jaringan kemudahan komunikasi yang lancar pada masa kini amat penting. Malaya merupakan salah satu kemudahan asas yang sering mendapat permintaan masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Roland Duat Jubin berkata, perkembangan arus teknologi dan tuntutan keperluan semasa yang bergantung kepada kemudahan ini telah menyebabkan permintaan masyarakat terhadap kemudahan ini meningkat dari semasa ke semasa. Justru kerajaan melaksanakan beberapa pelan telekomunikasi di kawasan luar bandar yang merangkumi pembinaan menara telekomunikasi dan beberapa kemudahan lain. Di Dun Meluan, sebanyak 3 unit kemudahan perkhidmatan Wi-Fi menggunakan teknologi satelit VSAT yang telah berjaya dilaksanakan dengan kerjasama Lembaga Multimedia Sarawak. Salah satunya terletak di kawasan Rumah Aci, Nanga Belalian, Lasi, Julau pada pertengahan Februari lalu. Usaha yang dilakukan ini adalah inisiatif Kerajaan Sarawak melalui SMA untuk memasang jalur lebar tanpa wayar ke kawasan pedalaman. Perkhidmatan Wi-Fi yang menggunakan VSAT ini memberi capaian jalur lebar selaju 25 Mbps dengan jarak capaian 30 meter. Kita ke laporan seterusnya. Majlis Bandaraya Miri MBM akan mengenakan notis kompaun berjumlah RM1,500 kepada individu yang melakukan kesalahan, melanggar prosedur operasi standard dan arahan dikenakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Arahan tersebut berkuat kuasa serta-merta meliputi kawasan-kawasan di bawah bidang kuasa mereka. Anggota penguatkuasa telah diberi kuasa untuk mengenakan notis kompaun itu mengikut arahan diterima MBM dari pihak berkuasa. Kepada peniaga, mereka perlu memastikan pelanggan melakukan imbasan suhu, pendaftaran check-in MySejahtera, menyimpan rekod kehadiran pelanggan sebelum dibenarkan masuk ke premis. Peniaga juga harus mematuhi SOP yang ditetapkan ketika menjalankan perniagaan masing-masing. 4 nelayan hampir lemas apabila bot yang dinaiki mereka karam pada jarak lebih kurang 3.5 batu nautika dari Tanjung Poh sekitar jam 12.55 tengah hari pada Khamis. Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Zin Azman MD Yunus berkata, 4 mangsa tersebut yang merupakan lelaki warga tempatan berumur dalam lingkungan 26 hingga 56 tahun bagaimanapun dijumpai selamat. Kejadian disedari oleh nelayan lain yang melalui kawasan tersebut dan kemudian menyelamatkan mereka dengan sebuah sampan dan membawa mereka ke jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Komtas. Setiba di jeti, kesemua mangsa telah diberikan rawatan awal dan keperluan asas oleh anggota Maritim Malaysia sebelum dihantar ke klinik kesihatan Bako. Pihak klinik memeriksa semua mangsa dan mendapati tiada sebarang kecederaan serta dalam keadaan sihat dan mereka kemudian dibenarkan pulang. Difahamkan kesemua mangsa keluar ke laut menaiki sebuah bot nelayan tempatan kelas B dari jeti nelayan Kampung Beladin sekitar jam 4 pagi Khamis. Maritim Malaysia menggesa komuniti maritim agar batalkan niat ke laut sekiranya cuaca buruk. Mana-mana individu yang mencipta, menerbit atau menyebarkan berita yang tidak benar berhubung COVID-19 atau proklamasi darurat boleh berdepan dengan hukuman denda maksimum RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedudukannya sekali mulai Sabtu. Bagi kesalahan yang berterusan pula, denda yang dikenakan tidak melebihi RM1,000 bagi setiap hari selagi kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Ini berikutan kerajaan telah mewartakan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 yang berkuat kuasa pada Sabtu menurut Warta Kerajaan Persekutuan yang disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara pada Jumaat. Ordinan tersebut dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Menurut tafsiran ordinan tersebut, berita tidak benar termasuklah apa-apa berita, maklumat, data dan laporan keseluruhan atau sebahagiannya palsu berhubung dengan COVID-19 atau proklamasi darurat. Ia tidak kira sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea.
Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan semasa di Utama jam 8 malam setiap hari hanya di saluran 122 Astro dan My Freeview. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Mara Suji, salam hormat.